Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita yang kita telah pun mulakan semula minggu lepas. Alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu ini untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kita telah pun memperbincangkan daripada surah Ali Imran sampailah ke ayat yang ke-186, di mana Allah SWT memberitahu bahawa pengakhiran apa yang kita telah bincangkan minggu lepas ialah setiap orang itu pasti akan diuji dengan hartamu dan juga dirimu sendiri. Dan kata Allah SWT juga, pasti kamu akan dengar banyak hal yang akan menyakitkan hati daripada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan daripada orang musyrik. Ini jadi orang yang dah ada ilmu, orang daripada kalangan Yahudi Nasrani, mereka ada ilmu dan mereka datangkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Nabi dan orang Islam dan sahabat-sahabat. Dan kata Allah SWT, jika kamu bersabar dan bertakwa, maksudnya kamu sabar dan kamu tak ambil potlah apa yang mereka katakan, teruskan saja berdakwah, teruskan saja mengikut apa sahaja suruhan Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Jangan kita ambil kira apa orang kata kita kolot ke apa dan sebagainya. Orang boleh kata apa yang dia nak kata, tempayan kita tak boleh tutup kan. Tapi Allah kata, kamu sabar, kamu takwa, sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu sebenarnya yang perlu diambil berat ialah perintah Allah SWT, bukannya apa yang orang lain kan katakan. Itu sebenarnya. Walaupun mereka mengejek-ejek, bahkan mereka bukan mengejek kamu, bahkan mereka mengatakan kepada Allah SWT atas perkara yang tidak benar. Mereka kata Allah miskin, Allah tu tak ada harta, Allah tu miskin sebab Allah suruh Nabi Muhammad sampai terpaksa minta-minta kepada orang lain, suruh sedekah dan sebagainya sebab Allah tu miskin. Sedangkan kononnya mereka kaya. Itu semua Allah SWT kata, bukan mereka kata kepada kamu, bahkan mereka kata kepada Allah SWT itu sendiri. Dan biarlah Allah SWT yang membalas mereka ini nanti. Ya, apa yang kita perlu buat sebagai orang Islam adalah jalankan tanggungjawab untuk berdakwah. Setelah apa kelaknya, biarlah Allah SWT mengambil keputusan sama ada untuk mengazab mereka ataupun untuk memberi kemaafan kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka di muka bumi Allah itu sendiri. Itu hak Allah SWT. Kita jalankan saja tugas kita. Baik, kita terus kepada muka surat 75 pada kebanyakan mushaf. Kita lihat kepada ayat yang ke-187 insya-Allah daripada surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran ni, insya-Allah minggu depan sekali lagi muka surat. Kemudian kita akan masuk kepada surah An-Nisa insya-Allah dengan izin Allah. Betul dah Ramadan kan, bulan Quran, insya-Allah lagi kita kena dekatkan diri dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang nerjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas latubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-187 dalam surah Al Imran, surah ketiga dalam Quran. Allah kata, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan yakni isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu sembunyikan dia. Jangan kamu sebab dia antara
keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Rasulullah SAW itu sendiri sebagai seorang Nabi. Itu dinyatakan di sini dalam kitab mereka. Bahkan Nabi Isa AS suruh pun supaya mereka ini mengikut Nabi akhir zaman itu namanya Ahmad ni. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang tubuh mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Okey. Ini apa yang berlaku kepada ahli kitab yang mengaku mereka berilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Mereka hanya ada ilmu tapi mereka tidak beramal. Sebab itu kata penulis tafsir Al-Misbah setelah menjelaskan keburukan hubungan Bani Israel dengan Tuhan yang tercermin antara lain ialah mencampur adukkan kebenaran yang diajarkan Allah dengan kesesatan dan menyembunyikan ayatnya. Kini dalam ayat ni kata penulis tafsir ni Allah jelaskan hubungan buruk mereka sesama manusia yang memberikan kepercayaan mereka. Itu yang berlaku kepada orang-orang yang mengaku mereka ini ada ilmu tetapi mereka itu tidak beramal dengan ilmu. Tapi kita tak boleh pukul rata lah macam penulis celik tafsir ni dia kata kita tak boleh pukul rata, kita tak boleh kata semua ahli kitab tu macam tu. Sebenarnya ada juga di antara mereka yang jujur. Maka kita kena ingat yang ada di kalangan mereka yang baik. Sebagai contohnya dalam ini Allah SWT bagi tahu dalam ayat ni, sila ayat 75 maaf Itu ayat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Ayat 187. Seperti mana yang betul tadi yang penulis tafsir Misbah kata tadi. Sini nak bagi tahu bagaimana hubungan mereka pula dengan manusia. Mereka sebelum ini mencampur adukkan ajaran kitab mereka. Mereka mencampur adukkan kebenaran, mereka menyembunyikan kebenaran, termasuk kebenaran yang mereka sembunyikan ialah macam kita katakan tadi ialah kenabian itu sendiri. Kenabian Rasulullah SAW. Jadi di sini kata wa is akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab. Allah SWT beritahu dan ingatkan kita bahawa ada perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Yakni mereka yang daripada golongan ahli kitab itu juga sedang membaca Al-Quran. Maka mereka pun diingatkan semula perjanjian mereka. Dulu dah ada perjanjian yang kitab Taurat, kitab Injil. Sekarang ni datangnya Al-Quran nak memperbarui, memperingatkan perjanjian mereka. Seperti mana kata penulis tafsir Misbah tadi. Itu bayinunahu linas. Demi sungguhnya hendaklah kamu terangkan isi kitab itu kepada umat manusia. So remind balik apa yang telah kamu janjikan sebelum ni supaya apa yang ada dalam kitab kamu ni diberitahu kepada manusia. Jadi semasa mereka diberikan kitab suci daripada Allah tu, sama ada Taurat ke Injil ke, mereka telah pun diarahkan untuk jelas kepada manusia isi kandungan kitab. Jadi antara dalam kitab suci itu ada arahan untuk mengikut Nabi akhir zaman. Macam yang kita kata tadi lah. Barulah manusia itu akan selamat dunia akhirat. Maksudnya mereka pun akan selamat dunia akhirat. Maknanya mereka kena beritahu perkara itu kepada umat. Jangan pula, tapi jangan kalau penulis tafsir, celik tafsir dia kata jangan pula kita sangka ayat ni untuk ahli kitab je. Dia juga ditujukan sebagai peringatan kepada kita. Sebab kita orang Islam pun kena sampaikan dan kita ajar kepada Al-Quran kepada orang lain. Dan kita jangan tuding jari kepada orang lain lah. Sebab malang kalau kita hanya membaca saja, macam kita berlumba-lumba hanya untuk khatam saja, hari-hari baca Al-Quran macam bulan Ramadan datang semua orang berlumba-lumba untuk khatam Quran, tetapi rugi kalau kita tak memahami apa yang kita baca. Itu sebenarnya sebab tujuan utama Quran itu diturunkan untuk memberi penjelasan kepada manusia, memberi hidayah, petunjuk. Dari mana nak dapat petunjuk kalau tidak faham apa yang Quran nak. Wala taqtumunah, dan jangan sekali-kali kamu sembunyikan dia. Bukan saja suruh sampai, tapi tambah lagi dengan larangan sembunyikan. Sepatutnya kalau suruh sampai, maksud automatik tak disembunyilah. Tapi Allah tidak mahu ada keliru. Tambah lagi dengan penekanan supaya jangan sembunyikan. Maksudnya ini adalah perkara yang sangat penting sampai kena beritahu macam ni. Kena sampai, jangan sembunyikan. Dia sebenarnya sangat menarik sebab kadang-kadang kita ada perasaan nak sampaikan, tapi kita risau kalau apa yang kita sampaikan itu mengguris hati setengah orang. Akhirnya kita dilabel dengan macam-macam label.
kolot dan sebagainya, pemecah belah masyarakat dan sebagainya. Mungkin kita terlampau tekstual lah dan sebagainya. Jadi kita risau dengan perkara-perkara tersebut, akhirnya kita tak jadi sampaikan. Sedangkan Allah kata, kamu kena sampaikan dan jangan sembunyikan. Tengok Nabi, walaupun Nabi ditegur dalam surah Abasa misalnya, Nabi ditegur, tapi Nabi tetap sampaikan sebab ada ancaman jangan disembunyikan. Ada peringatan lagi itu. So Nabi SAW dan para Nabi lain sangat faham perkara tersebut. Walaupun dengan menyampaikan menyebabkan mereka hilang followers, orang jadi tak, sebelum ni mereka kagum, mereka hormati, jadi keji dan sebagainya. Ini satu peringatan buat kita. Baik, itu jangan, sebab tu diingatkan jangan sembunyikan Al-Quran. Kadang-kadang kita tak nak ajar sebab kita takut merugikan diri kita. Kita takut nanti orang kulau kita dan sebagainya. Sedangkan Allah SWT bagi tahu, kena bagi tahu. Kadang-kadang ada benda perkara yang bertentangan dengan perkara-perkara adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka kita kena beritahu walaupun menyebabkan orang kata kita kolot dan sebagainya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Kemudian mereka, apa yang berlaku, mereka buang mereka belakang. Mereka buang ajaran dalam kitab suci mereka, dalam kitab mereka. Dalam ayat ni Allah kata mereka buang. Ni bahasa kiasan lah. Bukan maksud mereka buang kitab mereka betul-betul. Bukan mereka buang mereka dalam sungai, tak ada. Mereka tunjuk kononnya mereka ni orang yang berpegang dengan kitab. Maksudnya mereka buat tak indah arahan Allah. Mereka letak kat belakang saja. Macam kita kadang-kadang majlis, baru-baru ustaz ni kalau balik, orang suruh apa, doa, majlis perkahwinan, majlis tahlil dan sebagainya. Itu saja gunanya. Bila start tegur masyarakat, mulalah akan digelar sebagai penentang pemecah belah dan sebagainya. Mereka sebaliknya gunakan kata-kata atau tulisan ulama, pendeta atau rahib mereka, walaupun dia sebenarnya berlawanan dengan Taurat Injil. Macam kita sekarang, zaman sekarang, kalau ada asatizah yang tegur, maka akan ada asatizah lain pula yang mempertahankan perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat dan dijelaskan begini, begitu dan begini. Sedangkan kita tahu sebenarnya kadang-kadang apa yang asatizah pertahankan itu betul, tapi kadang-kadang kita lihat kejahilan masyarakat menyebabkan ada benda-benda perkara yang kita keras sedikit supaya tidak disalah faham oleh masyarakat. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Setengah asatizah kata tak datangkan syirik pun, tetapi dia kena ingat itu dia mungkin pandai, tetapi orang-orang bawah dia mungkin kadang-kadang masyarakat tersalah mengingatkan sampai merasakan suatu perkara yang dilakukan itu betul, menyebabkan manusia itu jadi sesat. Banyak sekali perkara tersebut. Kadang-kadang kita bukan semua benda amalan yang kita boleh benarkan dalam masyarakat, sebab apa, takut nanti menjadi memudah-mudahkan satu perkara, akhirnya mendatangkan perkara yang syirik. Begitu juga dengan masyarakat kita. Termasuk juga guru agama kadang-kadang ajar tak ikut Al-Quran Sunnah. Mereka ajar tanpa ayat Quran, mereka ajar tanpa dalil dan benar sahih, mereka guna pendapat manusia. Dan kadang-kadang mereka guna pandangan sendiri saja. Bila ditegur mereka melenting. Kalau ditegur nanti ada penyokong yang juga tak tahu juga, akhirnya menyokong tanpa menyelidik terlebih dahulu, menyebabkan akhirnya kebenaran itu ditolak begitu saja. Washtarau bihi thamanan qalila. Mereka tukarnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Yang ini mereka ambil faedah dunia yang bagi Allah SWT ini rugi dah sikit. Kalau nak dibandingkan dengan pahala, digelingkan dengan akhirat, dengan syurga yang Allah SWT tawarkan. Di mana syurga itu seluas langit dan bumi. Kita kata begitu. Cukup luas. Apa yang mereka buat adalah mereka sembunyikan isi kandungan kitab. Mereka tukarkan dengan lain, mereka dapat upah, mereka dapat habuan keduniaan, mereka dapat pangkat darjat, mereka dapat kedudukan yang tinggi. Namun bagi Allah SWT itu upah yang sedikit sahaja. Mereka mahu kehidupan yang senang, mereka mahu disayangi oleh masyarakat, mereka mahu kehidupan mereka terjamin, keluarga mereka terjamin, maka mereka tolak, mereka buang kitab itu ke belakang. Bagaimana mereka dapat upah tu? Mereka akan ikut saja apa kehendak masyarakat. Kalau masyarakat nak fatwa hukum yang menyebelahi, maka pendeta atau rahib itu akan bagi fatwa yang membenarkan. Kalau pemerintah mahu begitu, begitulah dia bagi. Kalau kita lihat tempat kita, minta maaf cakap kalau tengok khutbah jemaah. Sekarang dah balik dah macam dulu. Dulu dah okey dah. Sekarang balik. Kalau ada apa benda-benda yang menyebelahi pemerintah misal, akan keluarlah ketua khutbah yang menyokong pemerintah. So misal kata begitulah. Kita lihat bagaimana. Sebab tu kadang-kadang orang mengajar, orang tak tahu apa dia ajar. Kalau dia dapat sampul, dia cukup lah. Asalkan dapat sampul. Tu orang panggil kita ustaz sampul.
Sebab kita mengajar hanya untuk kejar duit imbuhan saja, tanpa kita fikirkan orang yang kita ajar tu faham atau tidak, ataupun dapat ilmu atau tidak, kita tak kisah. Fabi sama yashtarun, maka amat buruklah apa yang mereka dapati daripada penukaran itu. Jadi apa saja habuan dunia yang mereka dapat tu buruk sekali. Jadi kata Allah tak berbaloi langsung kalau nak dibandingkan dengan azab yang mereka akan dapat di akhirat. Itu dia. Terus masuk ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Jadi Allah SWT berfirman lagi, sesungguhnya kata Allah SWT, jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali menyangka bahawa mereka akan lepas daripada azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Wa na'udzubillah. Jadi apa yang berlaku ialah golongan ahli kitab ni, mereka ni bangga sebenarnya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bangga dengan kesalahan mereka menyembunyikan berita tentang kebenaran Islam dan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lain yang memang terdapat dalam kitab. Dalam masa yang sama pula, mereka suka dipuji atas benda yang mereka tak buat. Maksudnya mereka sepatutnya sebarkan ilmu kepada manusia, tapi mereka tak buat. Mereka cuma bangga dengan kedudukan mereka. Orang panggil dia dengan pangkat dan sebagainya. Mereka dipandang orang yang ada ilmu. Sebab tu kalau dikatakan kepada mereka yang mereka tu ahli ilmu, ahli kitab, mereka suka. Mereka suka benar, orang Mekah suka rujuk kepada mereka, tanya pasal Muhammad SAW dan sebagainya. Mereka disuka dipanggil ahli ilmu. Namun sebenarnya di sisi Allah SWT, mereka sebenarnya menyembunyikan ilmu yang patut mereka sebarkan. Oleh itu kalau kita bangga orang panggil kita ustaz, orang panggil kita ustazah, orang panggil kita ulama, tapi kita tak sebarkan ajaran Allah SWT sebab kita takut masyarakat marah, maka itu sebenarnya perangai orang Yahudi. Itu kata Allah. Itu sebenarnya kita boleh kena faham. So la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-kali engkau sangka bahawa orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan. Apa pelakuan jahat mereka, tuan-tuan puan-puan? Yang amalan jahat mereka ialah mereka yang paling utama ialah mereka sembunyikan isi kitab. Sampai mereka sanggup bunuh Nabi mereka sendiri sebab mereka nak sembunyikan isi kitab. Itu sebelum ni, ayat sebelum ni Allah cerita kat kita. So mereka merasakan ilmu yang mereka ada tu hanya layak pada bangsa mereka saja dan tak layak kepada bangsa lain. Atau mereka simpan dalam kalangan agamawan mereka sahaja tanpa disebarkan kepada masyarakat awam. Wa yuhibbu, kan zaman sekarang bukan orang kata jangan sebarkan hadis tapi nanti orang tak faham dan sebagainya. Sebenarnya mereka yang takut hilang kedudukan, so mereka halang supaya disebarkan perkara-perkara yang menyebabkan mereka akan rugi nanti. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka pula disuka dipuji dengan apa yang mereka tak lakukan. Jadi perbuatan mereka tak lakukan ialah seperti mana kita katakan tadi, mereka tak ajar kitab, ajaran Allah. Mereka tak ajar wahyu. Mereka tak ajar, mereka sembunyikan daripada masyarakat, mereka suka dipanggil ahli kitab. Sebab mereka suka dipuji tentang kononnya mereka ni mahir tentang kitab. Sedangkan yang patut dilakukan ialah sebarkan kitab. Satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ni adalah kita telah tahu manusia memang suka dipuji. Tapi kita kena hati-hati. Pujian yang berlebihan boleh merosakkan manusia. Bayangkan seorang penceramah dipuji melambung-lambung. Masalahnya apabila dipuji, dapat follower dan sebagainya, manusia akan merasakan mereka hebat. Sudah tak berbuat salah, dan satu perasaan bahaya kalau ada pada orang yang berilmu. So bila orang tegur, dia dah akan buat pemagan amalasan. Walaupun kesalahan itu terang-terang lagi suluh. Terang-terang telah bersuluh, kata terang lagi bersuluh, terang sangat kesalahan itu. Jadi kita yang muji pun akan merasakan seolah-olah mereka tak buat salah langsung. Kita pandang terlalu tinggi pada mereka. Ini juga sebenarnya bahaya. Sepatutnya apa yang kita lakukan adalah doa saja kepada kerana kebaikan yang mereka lakukan. Kalau kita lihat seorang tu hebat dan kita rasa dia telah lakukan kebaikan, maka kita doakan. Itu apa yang Allah ajar. Maka supaya Allah beri keberkatan kepada mereka. Dan juga supaya Allah menetapkan dia berada atas jalan yang benar. Dan kita sendiri pun sebagai pengajar ke misal, kita kena berselalu doa yang muqallibal qulub,
Wahai Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan kami dalam agama. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Dan sekali-kali engkau sangka mereka akan selamat daripada siksa. Jangan kamu sangka mereka akan selamat daripada azab. Lepas mafazah adalah pelepasan, yakni lepas daripada azab. Jadi kita sudah jelaskan maksud faz sebelum ni, menang. Maknanya puak Yahudi dan mereka berperangai seperti yang disebut ayat. Dalam ayat ni tidak akan terlepas daripada azab. Fala tahsabannahum bimafazah. Jangan kamu mereka sangka mereka akan lepas daripada azab. Walahum azabun alim. Bahkan Allah kata mereka akan peroleh azab yang tak terperi sakitnya. Mereka akan dapat azab yang teruk, yang tak kurang sedikit pun, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan kekal selama-lamanya. Dan ini bukan sahaja untuk ahli kitab, untuk siapa sahaja yang ada secebis ilmu yang telah mendengar kebenaran, jangan sekali-kali berani untuk menyembunyikan kebenaran. Kelak ilmu itu seolah-olah akan makan diri kat kita lah, kalau kita simpan sahaja apa yang kita tahu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah terus lanjutkan ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard. Imam selalu baca dalam subuh selalunya. Banyakkan masjid selalu baca ayat. Imam suka baca ayat ni. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan bila Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ke atas setiap segala sesuatu itu maha kuasa. Okey, kalau kita lihat kepada penulis tafsir, dia kata ayat ni adalah jenis ayadah, yakni kembali kepada tauhid, iaitu kembali kepada kesimpulan surah ini. Ini perkara yang paling penting. Tauhid ni penting, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana Al-Quran akan selalu kembali kepada topik ini. Memang Al-Quran selalu sebut tentang tauhid, maka oleh sebab tu kita kena mahir bab tauhid. Oleh itu kita tak ada alasan untuk kita kata tak tahu. Kerana Allah telah banyak kali ulang dan ingatkan kita dalam Al-Quran. Kalau kita tak tahu, kita kena belajar lah. Sebab Allah SWT dah turun Al-Quran, kita boleh belajar dari direct, straight terus daripada Al-Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah SWT dan kepunyaan Allah tu langit dan bumi. Jualah langit dan bumi, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bila Allah kata walillahi mulkus samawati wal ard, dan punya Allah jualah langit dan bumi, bermakna alam ini Allah SWT yang punya. Oleh sebab tu, kalau kita tahu ini adalah pemilik, maka kita wajib untuk puja dia dan sembah dia. Tak boleh sembah yang lain selain Allah SWT. Kenapa nak sembah yang lain dan beribadat atau memperhambakan kepada yang lain, sedangkan Allah itulah pemilik langit dan bumi ini. Dan yang lain tak ada kuasa pun atas kerajaan di langit dan bumi. Kalau ada secebis cuma pinjaman sahaja, tapi yang mutlaknya Allah SWT. Dan memang tak patut kalau kita sembah dan puja yang tidak mempunyai apa-apa. Ini sebenarnya kembali tadi kepada kisah tadi, ada kaitan sebenarnya. Allah SWT kata jangan sembunyikan kebenaran. Kenapa orang sembunyikan kebenaran? Sebab takut nanti orang akan tak nak ikut, orang akan keji gitu. Jadi sedangkan Allah kata, kenapa kalian kena takut pada mereka? Patutnya kau takut pada aku, sebab milik di dunia yang kau hidup ini dan yang tempat yang kau berteduh di bawah langit Allah ini semuanya adalah milik Allah SWT. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oleh kerana kekuasaan dan kepunyaan alam ini ada hak dia semata-mata, maka dia boleh buat apa yang dia nak. Kita tak boleh persoalkan apa saja milik Allah. Apa yang Allah lakukan. Kerana alam ini termasuk kita juga adalah milik dia. Sebagaimana kita juga, jika kita punya harta, maka kita berhak nak buat apa-apa dengan harta kita, dengan masa kita suka hati kita nak buat apa saja. Tapi kita jangan lupa, kalau kita rasa macam tu, Allah SWT lebih-lebih lagi. Allah SWT puji dia dalam ayat ni, dan ayat sebelum ini tentang pujian, bukan? Allah suruh cerita bagaimana puak Yahudi suka dipuji. Allah bagi tahu, Allah kalau nak puji bukan puji diri sendiri, bukan puji orang lain, yang paling nak dipuji ialah Allah SWT. Maka pujilah Allah banyak-banyak, kerana dialah yang paling banyak dipuji, paling banyak dan paling layak untuk dipuji. Ini juga mengingatkan kita tentang hakikat pujian itu sendiri. Cuba kita fikirkan, siapa kita yang suka dipuji? Hakikatnya kita tak ada apa-apa. Apa saja kelebihan yang kita ada, mata ke, oksigen ke, apa saja, semua yang datang daripada Allah SWT. Anak ke, apa semua, isteri ke, keluarga ke, semua datang daripada Allah SWT. Suami ke, daripada Allah SWT. Semua ada anugerah Allah SWT. Kita kata Nabi Allah Sulaiman untuk menguji kita sama ada kita syukur ataupun kita kufur.
Maka kalau kita berharap orang puji kita, maka kita ada masalah. Kalau kita buat sesuatu sebab dengan nak mengharapkan pujian, maka kita sebenarnya telah tersalah arah. Wallahu a'lam. Itu peringatan untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Terus kita masuk ayat 190 secara ringkas, insya-Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Okey. Sini ada lagi dalil kenapa dia saja yang layak disembah. Allah kata inna, sesungguhnya fi khalqis sama, pada penciptaan as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan yakni pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar tanda, li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi Allah kata indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the night and the day are sign for those of understanding. Itu dia. Sebenarnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang adalah tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang nak faham, orang-orang yang berakal, kata Allah. Those of understanding. Saya saja gunakan bahasa Inggeris ni sebab nak bagi tahu macam mana sebenarnya orang yang berakal ni orang yang boleh faham. Yang sudi membuka hati dia untuk faham. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, segala apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah, atas kemahawan Allah. Alam ini adalah termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh lihat betapa hebatnya alam ini. Tak ada siapa campur tangan terhadap kerajaan Allah ni. Kalau tak percaya, boleh kita luang masa kita tengok rancangan dokumentari macam yang apa Mak Saleh dah buat, National Geographic semua tu. Dokumentari yang macam tu. Jangan kita habiskan masa untuk tengok benda-benda yang tak bermanfaat gitu saja. Kita lihat benda-benda yang bermanfaat ni mereka dah kaji, kita lihat. Tapi kajian itu membawa kita kepada tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. So gunakan masa teknologi yang ada tu untuk kita belajar. Wah tilafil laili wan nahar, untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertukaran malam dan siang juga, setiap hari kita dapat lihat siang berganti malam dan malam berganti siang. Dengan siang kita boleh kerja dan malam kita boleh rehat. Dengan bertukar yang siang malam, kita boleh buat kalender, kita boleh menyusun kehidupan kita, kita boleh buat macam-macam. Juga terdapat banyak lagi kelebihan pertukaran siang dan malam. Itu semua adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh buat apa-apa pun sebenarnya. Kita tak boleh hendak halang malam dan kita tak boleh nak halang siang daripada terjadi. Dan kita tahu melalui pergerakan pertukaran malam dan siang sebenarnya berlaku pergerakan planet-planet Allah yang sangat besar. Itu sebenarnya kalau kita nak fikirkan. La ayatil liulil albab. Dan dia sebenarnya kata Allah adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Semua itu adalah tanda-tanda yang boleh difahami dan oleh mereka yang berfikir dengan waras. Kita boleh lihat perkara setiap hari, tapi malam kalau kita tak fikir, sebab kita dah rasa macam alah bisa tegal biasa, kita lupa bahawa apa yang kita lihat ni sebenarnya tanda kuasa Allah. Ni kalau kita sudah biasa lihat dan fikiran kita dah tak jernih dah, kita sibuk nak fikir bil elektrik tak bayar lagi, bil telefon tak bayar lagi, maka kita lupa. Hantar anak sekolah bagai dan macam-macam lagi, kita lupa bahawa nak fikir tentang kehebatan Allah. Jadi kita tak nampak kehebatan Allah dalam perkara yang kita jahil. Macam sekarang ni beberapa hari dah tak hujan, baru kita rasa ya Allah panasnya. Baru kita sedar bahawa hujan ni rahmat. Selalu sebelum ni kita duk komplain alah hujan lagi, banjir dan sebagainya, nak keluar pun tak boleh. Kita marah. Allah sekarang kan musim panas, kita kata panas pula, ya Allah bila nak hujan nak turun. Itu semuanya. Sebab yang boleh nampak perkara ini adalah orang yang fikiran mereka bebas daripada benda yang remeh. Dia dia. Kita duk tengok orang viral ni, viral tu, nilah yang nilah orang tu dah ini, masalah rumah tangga orang itu dah ini, sampai kita lupa nak fikir kebesaran Allah SWT. Kita banyak habiskan masa yang dengan perkara yang remeh. Masalah zaman sekarang banyak benda yang kita fikirkan dan kebanyakan benda adalah remeh. Otak dan minda kita disibukkan dengan perkara yang tak penting sampai dalil kat depan mata, tanda kehebatan Allah kita tak nampak. Dalam fikiran kita banyak benda kosong. Benda sampah lah kalau kita nak katakan, minta maaf cakap, yang kita isikan. Macam tengok cerita-cerita drama-drama sekarang yang Melayu yang makin hebat sisi mata manusia semakin berani. Sampai tak kira halal dan haram lagi. Sebagai contoh, kita selalu sangat tengok filem-filem rancangan TV. Kita dah biasa dengan makanan junk food. Maka kita tak dapat lagi hargai makanan berkhasiat seperti sayuran atau buah-buahan. Terasa saya dengar kataan boleh tak cerita tafsir ni. Ini peringatan untuk diri sendiri juga. Jadi ayat lebih panjang tentang perkara ini dapat dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat di hadapan kita ni pendek saja, kerana akal yang bersih akan dapat berfikir panjang.
Ini hanya mengingatkan kembali ayat yang kita sudah belajar dalam surah Al-Baqarah, maka sepatutnya tak perlu disebut dengan panjang lagi. Ini just for reminder saja. Ahli kitab semua pun mereka diingatkan dengan Al-Quran ini sebagai reminder. Sebelum ni mereka dah tahu pun. Itu kata tazkirah. Tazkiratan lima yahsya. Peringatan untuk orang yang mahu ingat, yang takut kepada Allah. Ayat 191 diteruskan. Dan mereka ini orang yang apa, kata Allah. Allah jelaskan sikit keadaan orang yang boleh berfikir dengan jernih ni. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini menarik. Mereka ni orang-orang yang berzikir. Yang ni zikir ni apa zikir? Kita ingat zikir ni apa? Zikir ini adalah mengingati. Allah kata ingat aku akan ingat kamu kan. Yazkuruna, mereka ni berzikir, yang ni mengingati Allah. Qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan baring. Maksudnya dalam apa keadaan tetap ingat kepada Allah SWT. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Ini menarik, menggunakan akal. Berfikir. Kadang-kadang orang ingat kita terlampau mengganggu ke akal. Tidak, kita memang kena gunakan akal, cuma menggunakan akal seperti mana yang Allah nak. Bukan kata buang akal, tak. Wa yatafakkaruna, mereka fikirkan. Fi khalqi, penciptaan tentang as-samawat, langit, wal ardi, bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, dan mereka kata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini batilan, dengan batil, ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina azabannar, lindungi kami daripada azab api neraka. Mereka lihat tentang bumi, mereka lihat tentang matahari, mereka lihat tentang bulan, planet Mushtari dan sebagainya. Mereka kaji tentang alam, mereka ingat tentang Allah, dan mereka minta lindung supaya Allah SWT daripada azab api neraka. Kalau Allah SWT boleh buat sehebat ini, maka tentu mudah saja Allah nak azab kita kalau kita ni lalai. Itu yang menariknya. Bagaimana kehebatan alam ini boleh menyebabkan manusia fikir tentang neraka Allah SWT. Ia orang yang bersifat menggunakan akal yang dengan waras. Jadi mereka ni ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Mereka ingat Allah SWT dalam semua keadaan, bermakna dia jaga hukum hakam Allah SWT. Mereka akan sentiasa ingat untuk jaga hukum syariat dalam semua keadaan. Setiap ketaatan yang kita buat ni sebenarnya dikira sebagai zikir kepada Allah. Kalau kita puasa, kita tak buat apa pun, namun pada waktu itu kita dikira dizikir kepada Allah. Sebab kita buat apa yang Allah suruh. Kerana kita sedang menunaikan hukum Allah SWT. Sebab ini arahan Allah SWT pada waktu itu adalah tak makan. Jadi bila tak makan, maksudnya kita telah ingat Allah SWT sebab kita dah ikut perintah Allah. Maknanya bukan maksud zikir itu kena sentiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, itu saja. Tetapi dia juga zikru itu dalam Quran disebut juga sebagai amalan hati. Yang penting kita ingat siapa Allah dan kita taat pada dia. Itu juga zikir. Ini penting sebab ada pihak-pihak yang salah faham, dia terhad zikir kepada sebut perkataan la ilaha illallah, subhanallah, itu sahaja. Sedangkan zikir itu adalah mengingati Allah. Kita duduk depan komputer, kita lihat kepada lajunya internet sebagainya, kita syukur kepada Allah SWT atas nikmat itu, maka itu juga dikira sebagai zikir. Dan kita gunakan apa yang kita ada tu, internet kita dan sebagainya, dengan tujuan untuk meraih keredaan Allah SWT, untuk mencapai kebaikan di dunia akhirat, maka itu juga dikira sebagai zikir. Dan kalau kita nak sedikit tambahan, kalau kita nak buat zikir, sebenarnya yang kita nak sebut zikir dengan lidah tu, yang paling bagus ialah yang ada dalam Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itu dia, kita bertabaruk dengan amalan Rasulullah SAW. Sekarang ni isu banyak sangat tabaruk dengan peninggalan Rasulullah SAW, yang itu menimbulkan perselisihan. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kan duk sibuk cerita pasal capal dan sebagainya, tak habis-habis. Tapi baik kita duk ambil cerita yang memang betul-betul zikir, yang memang dah ada dalam Quran, yang dah ada dalam hadis Nabi, yang tidak ada perselisihan lagi. Itu dah tak ada perselisihan, maka bertabaruklah dengan amalan-amalan Rasulullah SAW. Itu dah betul-betul sah dah daripada Nabi. Yang itu tak perlu nak berkelahi dah. Senang cerita benda yang dah ada. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka pula memikirkan tentang kejayaan langit dan bumi. Mereka sentiasa fikir, guna panduan daripada kitab Allah dengan melihat kepada kejayaan langit dan bumi. Pemikiran itu mesti berpandu pada Al-Quran, sebab kalau kita cari sendiri jarang sekali akan capai kepada Allah.
Namun bila kita diberitahu yang Allah lah yang jadikan alam ni, maka kita akan terpimpin, terarah, membawa kepada kita terfikir kepada Allah. Lihat National Geographic ke Discovery Channel, tak ada masalah. Lihat macam mana mereka buat bangunan yang tinggi dan sebagainya, teknologi yang ada, tapi kembali kepada Allah SWT. Seperti mana Zulkarnain, dia buat tembok untuk supaya Ya'juj Ma'juj tak dapat pecah tu, tapi dia kembalikan kepada kehebatan Allah SWT. Allah yang ajar. Dia buat satu teknologi yang hebat. Lihat Nabi Allah Sulaiman dan sebagainya. Bagaimana kisah-kisah itu banyak dalam Quran. Boleh kita pelajari dan kita jadikan panduan kita. Peringatan buat kita. Itu zikir. Tazkiratan lima yahsyah. Tazkirah buat orang yang takut. Orang yang mahu sudi membuka hatinya. Orang yang ulul albab. Yang hati dia itu jernih, cerah pemikirannya. Apabila melihat alam, kita teringat bahawa Allah lah yang menjadikan dia. Jadi apa yang terjadi, kita akan teringat ayat Quran. Akan ada saja perkara yang berkenaan Quran. Lihat pada gunung, ada ayat tentang gunung. Lihat pada langit, ada ayat tentang langit. Hujan, orang sedang marah dan macam-macam lagi. Al-Quran sentuh semua itu. Okay? Itu kita kata tafakur tu begitu kan. Kita berfikir. Itu sebenarnya yang patut kita lakukan. Sebab tu kata kita ingat lagu kan, lagu orang Opik kan, dia kata sejauh-jauh mata memandang, dia kata sedalam hati merasakan hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indah. Melihat bintang alangkah jauhnya, melihat biru alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Itu sebenarnya mengingatkan kita tentang Allah SWT. Kita lihat hutan, kita lihat apa saja, kita lihat ke laut, kita lihat apa sahaja, itu semuanya mengingatkan kita kepada Allah SWT. Jangan tengok-tengok saja kan, pergi negara Fall ke apa semua, kita lihat negara Batu Fall dan sebagainya, kita lihat ini semua kehebatan Allah SWT. Betapa gerunnya kita dengan kehebatan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Jadi apabila kita memikirkan tentang alam, kaitannya dengan Allah, maka kita akan berkata seperti dalam ayat ini, kita sedar yang tidaklah Allah itu menjadikan alam ini sia-sia. Sebab langit dan bumi adalah bekas atau tempat untuk uji kita semua. Makanya tujuan alam ni dijadikan ada sebab, ada reason. Allah mempunyai sifat yang maha mulia, tidak akan buat satu dengan batilan, dengan sia-sia. Jadi kita akan dapat faham bahawa apabila kita telah kenal Allah SWT daripada apa yang kita belajar dalam Al-Quran, kita akan tahu bahawa apa yang Allah buat ni adalah zikir, fikir. Sehingga guru mengaji saya dulu, Ustaz Sa'ad dia kata kemaman dia kata, kita ni mesti sentiasa zikir, fikir. Fikir, zikir. Dia tak boleh lagi dua tu. Jadi kita disuruh selalu, banyak ayat suruh kita berzikir. Supaya kita sentiasa ingat kehebatan Allah SWT. Itu dia. Sebab tu selalu sentiasa dikaitkan zikir itu dengan fikir. Subhana. Maha suci kau. Orang itu membenarkan yang Allah itu suci daripada segala cacat cela. Suci daripada sebarang memerlukan pada perantara dalam permohonan doa. Makanya dia menolak fahaman syirik. Dia tak perlu nak doa ke Allah, tak perlu ada perantaraan, ada orang kata signal tak sampai kepada itu semua, menolak seolah-olah merendahkan Allah SWT, sedangkan Allah SWT itu boleh mencapai segala-galanya. Kita lihat kepada Nabi Allah Sulaiman bagaimana dia boleh faham bahasa semut dan bagaimana Allah boleh sampaikan suara semut tu kat dia. Kalau itu boleh buat kepada mukjizat kepada manusia, bagaimana Allah SWT itu sendiri tentu lagi hebat. So kita sucikan Allah daripada sebarang kelemahan. Kalau kita rasa macam bilalah pertolongan Allah sampai, ya kita lemah, tapi kita kena sucikan Allah daripada kelemahan. Boleh saja Allah itu mengeluarkan kita daripada kesusahan kita dengan begitu split second macam itu sahaja. Yang penting kita kena sabar, kena percaya. You need to have trust in Allah. Kita kena mesti percaya kepada Allah, yakin dengan dia. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Akhir sekali dia minta pula orang-orang ni diceritakan oleh Allah SWT, minta dijauhkan daripada neraka. Ini kerana apabila dia dah belajar, dia dah tahu sifat neraka, tak ada siapa yang nak masuk neraka. Langsung tak mau dengar, lihat pun tak nak, bunyi pun tak nak dengar. Dia berharap betul-betul dengan Allah SWT, kerana dia tahu yang Allah saja yang boleh menyelamatkan daripada neraka. Sekarang dia tahu kenapa kita tak mahu masuk dalam neraka. Tujuannya adalah untuk memberikan kita rasa takut yang amat sangat kepada neraka, supaya kita ubah sikap kita dan berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Rabbana innaka man tudhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lizalimina min ansar. Tu ayat
ayat 192, teruskan. Rabbana innaka man tadkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguhnya engkau dah hinakan mereka. Hinakannya. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang zalim daripada penolong. Ini Allah SWT rakamkan doa mereka. Yakni, wahai Tuhan kami, sebenarnya siapa yang kau masukkan dalam neraka, maka sungguh yang kau telah hinakan. Yakni, siapa yang dimasukkan dalam neraka dihina. Kalimah akhzaitah ni berasal dari perkataan akhzi yang membawa maksud buka kesalahan seseorang di hadapan orang lain. Di makna memalukan orang. Jadi ahli neraka dia akan terselah segala kesalahan mereka semasa di dunia. Wa na'udzubillah. Jadi ini amat memalukan. Jadi mereka fizikal sakit, hati pun sakit. Kita kata macam tu, mental pun sakit. Walaupun mereka mulia ketika berada di dunia, dipandang tinggi. Ini balik kepada tadi ahli kitab disembunyikan kebenaran. Atau siapa saja yang sembunyi kebenaran untuk mendapat pujian, maka kelak di akhirat mereka dapat kehinaan. Mereka mulia di dunia, namun di neraka tadi mereka nak pujian, di akhirat mereka tak dapat apa-apa. Mereka akan dihinakan dengan teruk sekali. Wa ma lizalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang zalim tak akan boleh seorang penolong pun. Jadi ayat ini beritahu kepada kita yang tidak ada syafaat yang akan membantu mereka yang zalim. Banyak agama salah faham tentang perkara ini. Mereka sangka Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah itu akan dapat menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Dan Allah SWT menolak pemahaman mereka ini dalam terdapat banyak lagi ayat-ayat Quran yang menekankan tentang perkara ini. Begitu juga kadang-kadang orang Islam yang faham, ramai yang bergantung dengan sembahan kepada ilah-ilah yang lain. Dia minta kepada kubur-kubur sebagai perantaraan dan sebagainya, akhirnya menyebabkan jatuh kepada syirik. Banyak sangat kita perlukan perantaraan dan sebagainya, sedangkan Allah ajar, Nabi ajar direct terus kepada Allah SWT. Ada apa permintaan, terus minta kepada Allah SWT. Kita buat seperti mana yang Quran ajar, buat seperti mana yang Nabi ajar. Kita terus kepada ayat 193, sambungan kata-kata mereka ini, orang-orang yang Allah ceritakan ini. Apa doa mereka? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sekali lagi ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendengar penyeru yang dia panggil kepada keimanan. An aminu, agar berimanlah kamu, birabbikum, kepada Tuhan kamu, fa'amanna, maka kami beriman. Jadi kami menyaut seruan para rasul ini. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan hapuslah daripada kami sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Menarik sekali doa ni, kita selalu dengar imam baca dalam solat. Jadi mereka ni mengaku telah sampai penyeru tauhid pada mereka, tidak seperti mana ahli kitab tadi sekadar mengaku tapi tak ikut, maka mereka bunuh orang-orang para nabi dan rasul. Jadi penyeru tauhid itu tentulah saja adalah nabi dan para pengikut baginda. Kalimah munadian maksud orang yang menyeru dia jauh. Memang Nabi Muhammad SAW itu jauh daripada kita kerana baginda bukan bersama kita lagi. Namun kita masih lagi dengar suruhan Nabi kerana disampaikan oleh penyeru tauhid yang meneruskan dakwah baginda. Maka kenalah dengarlah orang-orang yang ajar tauhid. Dan munadian ni menyeru, maksudnya dia menyeru walaupun di depan mata kita kalau zaman Nabi orang dengar dan Nabi tetap menyeru seolah-olah, maksudnya Nabi betul bersungguh macam duduk dalam keadaan jauh. Walaupun depan mata, marilah ikut Islam, marilah ikut Allah SWT, marilah sembah Allah SWT. Begitu bersungguh-sungguh menyeru seolah-olah berada dalam keadaan yang jauh. An aminu bi rabbikum, katanya berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Ini apa disampaikan oleh Nabi SAW dan penyeru tauhid itu, mengajak kepada beriman dengan Allah. Ini adalah ringkasan dakwah mereka. Tentunya banyak lagi seruan dan ajaran daripada mereka ini pada Nabi dan Rasul, tapi diringkaskan keseluruhan ajakan itu adalah terletak dalam beriman pada Allah. Kerana ini ajaran yang paling penting dan perlu diperkemaskan. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Kami terus beriman. Mereka mengaku beriman, bila fa'amanna terus beriman dan mengikuti seruan. Begitulah sepatutnya kita lakukan. Apabila ada seruan tauhid, ada seruan ikut sunnah dan telah sampai kepada kita, maka kita kena beriman. Bukannya kita menentang, bukannya kita nak berhujah mendengarkan benang yang basah, bukan itu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Itu penting, minda yang terbuka, minda yang bersih, yang jernih, supaya mudah gitu untuk membetulkan kesalahan kita. Kita sedar kita orang berdosa, kita sedar kita orang melampaui batas,
kita tak putus asa dengan rahmat Allah, kita kembali ya Allah. Rabbana faghfir lana, terus minta ampun ke Allah. Ada benda yang tersalah, ya Allah, minta ampun. Dzunubana, dosa-dosa kami. Walaupun mereka mengaku beriman, tapi mereka masih lagi mohon ampun kepada Allah. Dia orang yang beriman memang mesti kena risau tentang dosa-dosa mereka. Saya rasa mesti saya minta ampun di atas dosa-dosa mereka. Ini kerana kalau namanya manusia, tentu sahaja ada dosa dia. Kita amat takut kalau dosa tu dicuci pula kat dalam neraka, dibersih kat dalam neraka pula. Aduh, kena pemeringkatan 2 kali pula kat neraka pula. Kita tak nak macam tu. Na'udzubillah. Kerana itulah kita mesti minta sangat supaya dosa kita diampunkan. Wa kaffir anna sayyi'atina. Hapuskanlah, kambus daripada kami kesalahan kami. Tu kafir, kafarah tu dia tutup, dia kambus hati dia daripada Allah SWT. Dia berpaling. Wa kafir, hapuskan, masih tutup kesalahan kami ni, daripada kambus kesalahan kami ni. Mereka minta Allah SWT tutup segala kesalahan mereka supaya hilang. Jangan ditunjukkan kepada siapa pun, kerana amat memalukan sekali jikalau segala kesalahan itu dipertontonkan di hayat ramai di akhirat kelak. Wa tawaffana ma'al abrar. Semua orang yang hidup, dia yang beriman, dia tahu dia akan mati. Semua orang tahu dia akan mati. Sebab orang yang beriman, dia ingatkan diri dia tentang kematian, supaya dia tidak melampau-lampau di dunia ni. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami bersama orang yang berbakti. Mereka minta supaya dimatikan kelak bersama orang-orang yang baik, itu ahli syurga. Sebab mereka ahli tauhid, mereka tahu syurga itu benar, neraka itu benar. Dan mereka memilih syurga. Setiap orang masuk syurga, setiap orang, kata Nabi lebih kurang, maksudnya setiap orang akan masuk syurga melainkan yang enggan. Jadi mereka ada untuk orang yang nak masuk syurga. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan ini. Mereka minta supaya dimatikan bersama orang-orang yang baik, itu ahli syurga. Ia juga bermaksud mereka minta supaya mereka dimasukkan bersama golongan mereka yang baik dan berbakti. Sebab yang dalam syurga ni, yang neraka ni cuma orang-orang yang berhati ganas. Orang yang masuk syurga ni orang yang hati burung, orang yang baik, orang yang hati lembut. Ataupun dia maksud supaya mereka diambil nyawa mereka semasa mereka masih lagi berada dalam golongannya. Kadang-kadang kita ada buat baik, buat jahat. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan ketika iman kita tengah tinggi lah. Janganlah ketika iman kita tengah rendah, tengah tengok movie ke, tengah Allah. Kita risau penghujung kita macam mana. Itu kita selalu doa supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Dan jangan kita lupa doa ni, hafal doa ni. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama orang yang buat bakti, ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Jangan lupa doa ni. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu. Ini tauhid juga. Ini akidah kita yakin perkara tersebut. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tak memungkiri janji. Mereka tak minta soal dunia, mereka minta soal akhirat. Sebab soal dunia kita boleh ikhtiar. Tapi soal akhirat ni kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Sebenarnya semua dunia akhirat kita harapkan Allah. Mereka mohon supaya diberikan mereka dengan apa yang dijanjikan olehnya melalui Rasul. Dia masuk syurga yang dijanjikan. Janji itu adalah bagi siapa yang ikut ajaran kitab akan diberi syurga. Manakala bagi siapa yang langgar ajaran kitab akan diberi neraka. Ini ajar kita. Tak salah pun nak tak syurga. Dan syurga itu sendiri dijanjikan oleh Allah. Sebab itu adalah akidah. Yakin kita dengan apa yang Allah janjikan. Maka minta syurga. Dan disampaikan janji itu oleh Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi kita tak salah. Bukan tak salah. Maka disuruh pun untuk minta syurga. Nabi suruh kita minta syurga tertinggi Firdaus. Supaya Allah tetapkan kita ke jalan yang benar. Yang boleh melayakkan kita ke syurga itu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hina kami pada hari kiamat. Jangan malukan kami. Kami tak mahu dosa-dosa kami ditunjuk pada harap ramai. Kami sembunyikan di dunia, maka kau sembunyikanlah dosa itu di akhirat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau tak memungkiri janji. Allah pasti tak memungkiri janji dia. Maka kita berharap supaya Allah tetapkan janjinya. Dan jamin Allah akan menempati janji dia. Maka kita minta. Dan ini adalah doa yang amat bagus untuk kita amalkan. Dan kita hafal dan kita amalkan insya-Allah. Jadi kita dah tahu bahawa Allah cerita awal-awal tentang ahli kitab yang sembunyikan kebenaran. Sebab mereka tak dapat pangkat darjat dan mereka nak dipuji-puji. Sedangkan pujian itu balik kepada Allah SWT. Dan orang yang tahu benda ini, dia akan sentiasa minta Allah SWT. Dia tak kisah kepada apa orang nak kata kepada dia. Yang penting apa Allah kata, maka doa-doa ini mereka minta supaya mereka bahagia di akhirat. Mereka nampak kebesaran Allah SWT dan mereka minta lindung daripada api neraka. Dan itulah sebenarnya yang kita kena minta, sebab tempat yang kekal abadi kelak dah di akhirat. Maka kita minta
apa saja janji yang Rasul telah janjikan kepada kita, dan kita minta supaya jangan dihinakan di hari kiamat. Tutuplah dosa aib-aib kita semua, dosa-dosa kita semua, dan kita bertaubat atas segala dosa kita, dan kita yakin bahawa Allah SWT tidak pernah memungkiri janji dia. Itu sahaja. Sekian sahaja pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa kita, dan kita hafal doa-doa ini. Mudah-mudahan dia jadi peringatan buat kita, tazkirah untuk kita supaya kita sentiasa zikir kepada kita, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Sebelum kita tutup, selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita lebih dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan ibadah. Kita tadabbur, kita amalkan, kita sebar-sebarkan, insya-Allah. Saya mohon maaf atas segala sesilap kata-kata yang menguris hati. Saya tak maksud untuk melakukan perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus belajar menerusi ayat-ayat Allah SWT yang menggambar dalam Al-Quran ini, boleh supaya kita sebar-sebarkan ajaran Allah ini, insya-Allah, ayat-ayat Allah ini. Tertutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.